Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan kepada kita kurniaan nikmat yang sangat banyak, nikmat kehidupan yang dikurniakan kepada makhluk yang bernama manusia, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia sebaik-baik ciptaan, ahsani taqwim, dan kemudian dikurniakan nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman, nikmat Islam yang mengatasi jutaan nikmat-nikmat yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila mengasihi ataupun apabila menyukai hamba-Nya, maka dia akan berikan, dia akan kurniakan nikmat agama, nikmat kefahaman agama, amal agama. Tetapi dan nikmat itu hanya dikurniakan kepada orang yang Allah Ta'ala suka, orang yang Allah Ta'ala kasih sahaja. Dan di dalam doa yang dianjurkan kepada kita untuk berdoa, iaitu supaya kita digolongkan di kalangan orang-orang yang dikurniakan nikmat yang sebenar-benarnya, iaitu seperti orang-orang yang Allah SWT berikan nikmat di kalangan nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, orang-orang yang digelar as-siddiq, orang-orang yang membenarkan janji Allah, orang-orang yang membenarkan janji nabi-nabi, orang-orang yang seperti para sahabat Nabi SAW, dan juga orang-orang yang syahid, orang-orang yang meninggal syahid di jalan Allah SWT, mati kerana agama Allah, mati kerana mempertahankan agama Allah. Maka, dan juga wassalihin, orang-orang salih, orang-orang yang memperbaiki diri, orang-orang yang menunaikan segala perintah Allah, orang-orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Jadi kita setiap kali dalam membaca, maka di kalangan orang-orang yang Allah SWT berikan nikmat ini, inilah orang-orang yang sebenar-benarnya beruntung, dan orang-orang yang benar-benar mendapat nikmat yang hakiki di sisi Allah Ta'ala. Adapun kesenangan, nikmat dunia, harta dunia, Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa saja di kalangan orang-orang yang Allah SWT suka ataupun tidak. Dan di dunia ini sebenarnya merupakan satu persinggahan yang sebentar, di mana kenikmatan sebenar ataupun kehidupan yang sebenar bermula selepas mati. Kehidupan yang hakiki yang benar-benar dirasai oleh ruh setiap manusia yang Allah Ta'ala ciptakan, semuanya akan dirasai, akan dihadapi dengan benar-benar hakikat, dengan pandangan mata, dengan pandangan yang benar-benar pasti. Di dunia ini walaupun kita nampak jelas, kita dapat rasakan, kita dapat
merasai setiap kesenangan dan kesusahan, namun ia tidak sama seperti yang akan bermula selepas mati, iaitu bermula dengan alam barzakh. Alhamdulillah, kita masih lagi dikurniakan oleh Allah SWT kesihatan dan juga kesempatan untuk mengumpul sebanyak mungkin amalan dan juga sentiasa memperbaiki iman dan amal. InsyaAllah pada rakaman kali ini kita akan sambung lagi pembacaan dan juga muzakarah daripada kitab 10 Asas Aqidah, yang merupakan ringkasan daripada ataupun yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 asal agama, karangan Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita telah pun masuk pada asas kelima, iaitu Allah Ta'ala Maha berkehendak. Al-iradah, iradatullah, kehendak Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha berkehendak ke atas segala yang diwujudkan dan Maha pentadbir ke atas segala makhluk ciptaannya. Jadi semua makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, sama ada makhluk itu di kalangan makhluk yang besar-besar, makhluk yang ciptaannya berbeza dengan kita, seperti malaikat. Malaikat ini diciptakan daripada cahaya, dan malaikat ini jisimnya adalah berbeza dengan manusia, berbeza dengan makhluk yang lain yang saiznya begitu besar sekali, dan tugas-tugasannya pun adalah tugasan yang berat, tugasan yang merangkumi semua manusia, yang merangkumi, yang menguruskan alam ini dengan izin Allah Subhanahu Taala. Seperti malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang besar yang menanggung arash, menanggung makhluk ciptaan Allah Taala yang paling besar, ataupun malaikat yang berada di samping manusia, dekat dengan manusia, seperti malaikat Raqib dan Atid yang mencatat catatan amalan manusia baik dan buruk, malaikat yang menjaga gunung ganam yang ditugaskan ketika Nabi SAW balik ataupun dikejar balik daripada Taif. Baginda telah pergi berdakwah di sana untuk mengajak orang-orang Taif beriman kepada Allah, lalu mereka telah halau dan sambil membaling batu, disuruh budak-budak baling batu. Maka malaikat penjaga gunung telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah baginda ingin supaya mereka himpitkan gunung ganang di keliling Taif itu kerana mereka telah menyakiti Rasulullah. Namun begitu baginda telah menolak pertanyaan itu, tawaran itu, dan mendoakan kepada penduduk Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, dengan sifat rahmat dan kasih sayang dan inginkan hidayat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda telah mendoakan hidayat, mendoakan supaya umat baginda memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi daripada malaikat, makhluk seperti malaikat ataupun makhluk seperti jin, syaitan dan jin yang juga diciptakan dengan ciptaan yang berbeza dengan manusia. Syaitan diciptakan daripada jin dan syaitan ini, mereka diciptakan daripada unsur api.
khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, kau telah ciptakan aku daripada api dan kau telah ciptakan Adam alaihissalam daripada tanah. Jadi makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT daripada api ini juga makhluk yang sangat ramai. Dan kemudian manusia dan binatang yang hidup di atas muka bumi ini berjuta, berbilion. Semua makhluk-makhluk ini tidak ada kehendak ataupun keinginan yang ada pada manusia, yang ada pada malaikat, yang ada pada jin, yang ada pada iblis. Semuanya bergantung kepada kehendak Allah SWT, iaitu apabila Allah SWT izinkan, apabila Allah Ta'ala kehendaki, maka perkara itulah yang akan berlaku. Fa'alul lima yurid. Allah SWT maha menunaikan, maha melakukan apa sahaja yang Allah SWT kehendaki. Dan keinginan Allah, kehendak Allah tidak akan berkait dengan kehendak makhluk. Mana tidak ada syarat, tidak ada tidak terbatas. Sehingga kan apabila kita berbincang tentang dalam bab akidah tentang kehendak Allah SWT, Allah SWT tidak ada yang memaksanya ataupun tidak ada yang menentukan kehendak Allah. Jika Allah SWT tidak memasukkan, Allah SWT dengan kehendaknya memasukkan orang-orang yang taat ke dalam syurga dan memasukkan orang-orang yang ingkar ke dalam neraka. Namun ini juga bukan bersyarat, bukan wajib bagi Allah. Ianya mengikut pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Wa ma tasha'una illa ay yasha Allah. Tidaklah apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu inginkan wahai manusia akan berlaku, melainkan apa yang Allah SWT kehendaki. Seandainya manusia, jin, malaikat dan syaitan berkumpul untuk menggerakkan atom ataupun zarah, benda yang kecil di alam ini, atau menghentikan pergerakannya tanpa kehendak dan peraturan Allah, nescaya mereka tidak akan berdaya untuk melakukan perkara tersebut. Kalau sebutir pasir pun yang bergerak di lautan, semuanya adalah dalam pengetahuan Allah dan juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sentiasa memiliki sifat berkehendak, murid, fa'alul lima yurid, berkehendak dalam keabadiannya, dalam mewujudkan sesuatu pada waktu-waktunya sesuai dikehendakinya pada zaman azali, tanpa mendahului ataupun terlambat. Jadi apa saja yang dikehendaki oleh Allah SWT pada masanya tidak akan berlaku kelewatan dan tidak akan cepat walaupun sedikit. Jadi dalam masalah tentang iradatullah ini, kalau di dalam kitab ini ada disebutkan bahawasanya masalah ini merupakan satu masalah yang agak rumit lah, iaitu dia sebenarnya berkaitan dengan tauhid. Dan kita juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah perlu belajar ataupun perlu ulang kaji sentiasa. Ulang kaji maksudnya, dulu mungkin kita dah belajar dah, zaman tuan-tuan perempuan dahulu, daripada awal lagi, daripada bangku sekolah lagi, memang kita dibekalkan oleh alim ulama kita dengan pelajaran tauhid yang berkait dengan qada dan qadar Allah SWT, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hubung kaitnya dengan kita sebagai makhluk? Apakah yang akan berlaku kepada makhluk, kepada manusia khususnya di dunia ini, tentang
nasib ataupun untung. Kalau dulu terjemah untung, baik dan buruk semuanya di tangan Allah. Itu antara perkara yang kita perlu beriman dengannya, beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk perkara ini kita perlu ataupun kita perlu belajarlah. Maknanya bukan hanya sekadar menggunakan kemudahan di zaman teknologi ini, di zaman media yang mudah didapati ini, tapi kita perlu belajar juga secara berkitab, secara talaqi, ada belajar dengan ustaz, dan tidak memadai dengan hanya bahan bacaan sahaja, tidak memadai dengan bahan-bahan yang telah tersedia, kerana mungkin kita boleh dengar, kita boleh faham, tapi takut faham itu dengan kefahaman yang tidak tepat. Dan untuk kita sebenarnya memadailah ataupun cukuplah kita belajar tentang yang fardu ain di dalam akidah, iaitu perkara-perkara yang kita wajib tahu berkenaan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan iman, berkenaan dengan rukun iman. Contohnya, salah satu perkara yang awal-awal lagi kita perlu belajar, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan malaikat, beriman dengan rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat, beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam memahami tentang qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala ini, tentang takdir baik dan buruk yang berlaku kepada manusia, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu faham bagaimanakah akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu akidah yang merupakan manhaj ataupun cara kita memahami akidah dengan cara yang pertengahan, iaitu dengan cara yang betul lah. Bagaimana? Iaitu ahli sunnah wal jamaah berpandangan bahawasanya tidak menyangkal sama sekali ikhtiar daripada diri mereka, dan tidak meniadakan qada dan qadar Allah Ta'ala secara menyeluruh. Akan tetapi mereka mengatakan alim ulama ahli sunnah wal jamaah, perbuatan seseorang dari satu sisi ditentukan Allah, dan dari sisi lain berasal dari ikhtiarnya, dan seseorang mempunyai peranan dalam mewujudkan perbuatannya. Iaitu apabila Allah SWT mengkehendaki daripada seseorang hamba kebaikan, maka Allah akan dimudahkan kepadanya jalan-jalan kebaikan. Maknanya kita hidup di dunia ini dan kita sentiasa sebenarnya memohon taufik dan hidayah daripada Allah. Kita sentiasa berdoa supaya ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan palingkan hati kami selepas kau beri petunjuk kepada kami. Dan berdoa supaya Allah SWT tempatkan kita, ampunkan kita, rahmati kita, supaya tidak tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi dalam masalah kehendak Allah SWT, qada dan qadar Allah SWT ini, kita meyakini bahawa segala yang berlaku adalah daripada ketetapan Allah. Segala perkara berlaku dengan kehendak Allah SWT. Jadi baik dan buruk tu adalah memang diciptakan oleh Allah SWT. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah SWT menciptakan kamu dan juga apa yang kamu lakukan. Maksudnya semua perkara diciptakan oleh Allah. Tetapi sekiranya di dunia ni seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik,
maka dia sebenarnya telah diberi pilihan. Dia ada ikhtiar untuk buat perkara yang baik itu. Dia ada peluang untuk memilih. Begitu juga orang-orang melakukan keburukan dan kejahatan, dia juga sebenarnya diberi peluang. Dia sendiri memilih. Dia diberi pilihan untuk tidak melakukan perbuatan buruk itu. Dia bukan seperti seseorang yang ditiup angin lalu tak dapat buat apa-apa. Tak dapat buat apa-apa sehingga dia tertolak dan terjatuh. Namun begitu, dari satu segi, satu arah, semua perkara, semua nasib yang telah berlaku kepada seseorang di dunia ini, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada bezalah di antara iradatullah dengan ridullah. Segala perkara baik dan buruk memang dikehendaki oleh Allah, maksudnya tak akan berlakulah melainkan dengan iradah Allah. Tetapi apabila manusia melakukan keburukan, maka itu bukannya ridullah, bukannya keridhaan Allah. Maka seseorang itu perlulah menyalahkan diri sendiri apabila melakukan perkara-perkara keburukan. Dan kita hendaklah mengaku sebagaimana dalam doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, pasti kami akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Sementara itu, akidah yang salah yang kita perlu jauhi, yang kita perlu faham ianya tidak betul, iaitu yang dipanggil sebagai qadariyah contohnya, yang mengingkari adanya takdir Allah. Mereka memandang bahawa baik dan buruk asalnya dari diri mereka sendiri. Kalau buat baik pun kita sendiri yang buat, kalau buat buruk pun memang kita sendiri yang buat. Tak ada berkait dengan takdir Allah, tak ada berkait dengan kehendak Allah. Jadi ini satu fahaman yang tidak betul. Dengan begitu mereka bermaksud menyucikan Allah dari melakukan kezaliman dan keburukan. Nampak macam betul lah. Sebab apa? Bila buat baik, bila buat buruk contohnya, tak nak nisbahkan buruk itu kepada Allah. Contoh orang yang melakukan keburukan, orang yang membunuh contohnya, membunuh orang lain. Jadi itu memang kalau ikutkan pegangan qadariyah, golongan qadariyah, mereka kata orang yang membunuh itu dengan kehendak dia sendiri. Dia yang ciptakan perbuatan bunuh tu, daripada dialah keluar. Tak ada berkait dengan takdir Allah. Maka itu akidah yang salah. Memang telah pun dia tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dia juga diberi pilihan sebenarnya. Adapun dalam ucapan kita, dalam ucapan seseorang, contoh yang baik daripada Allah, yang buruk ataupun yang lemah adalah daripada diri saya. Itu adalah sebenarnya satu lafaz yang beradab, satu perkataan ayat yang menunjukkan kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana memang dari satu segi kita ni, manusia ni diberi pilihan. Namun daripada segi yang lain, sejak azali lagi telah ditetapkan seseorang itu sama ada dia digolongkan di kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung, ataupun orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, na'udzubillah. Semenjak ruhnya semenjak azali lagi, sebelum dia dilahirkan, sebelum seseorang itu dilahirkan di atas muka bumi ini lagi. Qadariyah, mana qadariyah ni maksudnya dia sendirilah. Qadar ni maksudnya mampu. Dia sendiri buat baik, seorang tu dia nak buat baik, dia boleh buat. Dan bila dia nak buat jahat, memang dia sendiri yang buat. Tak ada kait langsung dengan kehendak Allah, tak ada kait langsung dengan ketetapan Allah. Jadi ini satu akidah, pegangan yang salah. Dan juga yang lain seperti golongan Jabariyah. Jabariyah ni maksud dia, Jabariyah ni bermakna paksa lah, majbur, dipaksa.
iaitu berpandangan bahawasanya qada berpegangan pada qada. Mereka memandang bahawa baik dan buruk adalah berasal daripada Allah. Semuanya ketetapan Allah. Maknanya kita manusia tak boleh buat apa dah. Yang kita buat ni hanya menjalankan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Dari satu segi betul, tapi telah difahami secara keseluruhan dengan salah, iaitu mereka memandang bahawa baik dan buruk adalah berasal daripada Allah Ta'ala, serta tidak melihat adanya perbuatan dari diri mereka, sebagaimana mereka tidak melihat perbuatan dari benda-benda mati. Dengan begitu mereka bermaksud menyucikan Allah dari ketidakmampuan. Akan tetapi mereka terkeliru kerana mereka telah menyandarkan kezaliman kepada Allah. Jadi seolah-olah kalau akidah golongan Jabariyah ini merasakan bahawa kita ni tak ada peluang dah. Contoh orang tu dia memang dia buat jahat tu dah memang ketetapan Allah lah. Kalau dia buat baik pun memang ketetapan Allah, langsung tak ada ikhtiar, langsung tak ada pilihan daripada manusia. Maka dengan akidah macam ni menyebabkan telah menyandarkan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita golongan Jabariyah juga, mereka juga menafikan ikhtiar lah secara keseluruhan. Mana langsung tak ada pilihan. Langsung kalau nak berubah daripada baik kepada buruk tu langsung tak boleh. Dah nak buat macam mana dah macam tu dah. Kalau orang tu dia dah jahat je lah selamanya. Jadi dia terus menyandarkan secara keseluruhan. Kalau kata akidah Qadariyah pula yang kata boleh, manusia ni boleh buat apa yang dia nak, tak bergantung pada takdir Allah, maka mereka meyakini adanya kebebasan memilih secara menyeluruh bagi seseorang hamba dalam semua perbuatannya, dan menolak qada dan qadar Allah secara menyeluruh pula. Jadi kita kena kembali memahami bahawasanya mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah berada pada pertengahan, iaitu tidak menyangkal sama sekali adanya ikhtiar pada diri manusia dan tidak menidakkan pula qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan perbuatan seseorang itu daripada satu sisi ditentukan Allah Ta'ala dan dari sisi lain berasal dari ikhtiarnya, dan seseorang mempunyai peranan dalam mewujudkan perbuatannya. Maka oleh itu kita sentiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kehendak Allah, iradatullah wa masyiatillah ini sebenarnya merupakan tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama sekali tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan memberatkan hamba-hambanya terhadap perkara yang dia tidak mampu. Maka berkenaan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, ketentuan baik dan buruk ini kita perlu fahami secara pertengahan, iaitu secara kefahaman, mengikut kefahaman yang telah digariskan, yang telah ditetapkan oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan tidak menafikan ikhtiar, dan juga tetap berserah kepada Allah, tetap meyakini yang berlaku hanya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan tidak akan berlaku apa sahaja yang kamu kehendaki, melainkan dengan apabila ianya juga telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan itu kita lebih berserah kepada Allah, tawakal kepada Allah, lebih ada pengharapan kepada Allah SWT, kerana rahmat Allah SWT sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meluasi setiap sesuatu. Sehingga kan orang-orang yang berdosa juga, sebesar-besar sebanyak-banyak dosa pun,
Jika bertaubat maka akan diterima oleh Allah. Sebanyak buih di lautan pun tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengampuninya, dengan syarat adanya rasa bersalah dan juga pengharapan dan juga kesungguhan daripada manusia, daripada hamba-hambanya. Semoga Allah SWT menjadikan kita seseorang yang beramal dan berakidah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang merupakan akidah yang telah yang selamat, insya-Allah. Wallahu taala alam. Kita akan sambung lagi pada rakaman akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.